Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, sekarang dah minggu kedua, betul? Minggu kedua PDPR kita untuk subjek matematik. Okay, jadi sebelum tu cikgu nak minta keluarkan buku aktiviti tahun 3, iaitu buku ni, buku oren ni. Okay, keluarkan kat depan awak. Dan yang mana yang masih lagi tak ambil buku, dia kata minta untuk datang sekolah ambil buku sebelum lockdown ataupun apa-apa yang akan berlaku. Jadi minta untuk ambil dan ulang kaji buku ni. Okey. Jadi sebelum kita start pembelajaran kita hari ni, cikgu nak minta untuk sama-sama kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf'alaina hikmataka wa syura alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, baik murid-murid. Okay, sekarang keluarkan buku ni, cikgu nak minta. Okay. Okay, buka muka surat 33. Okay, muka surat 33. Okay, Alhamdulillah kita dah selesaikan. Kita dah belajar. Nah, dah 2 kali kita belajar. Waktu PDPR minggu lepas dengan waktu kita bersemuka. Kita belajar matematik untuk tajuk tambah, tolak, okey, kemudian bundarkan, kemudian nilai tempat, nilai digit, cerahkinkan. Okey, baik. Jadi untuk maklumat belajar, naik sesi persekolahan kita akan ada peperiksaan. Jadi cikgu nak minta untuk, tadi cikgu kata siapa yang tak ambil lagi buku, mohon datang ke sekolah dan ambil buku 2 orang. Okey, Syamil dan Dia. Okey. Dan untuk maklumat, antara tajuk-tajuk yang akan keluar adalah yang tadi cikgu sebut tu, yang mana kita belajar. Okay. Dan juga hari ni, okay, iaitu kita akan bersama-sama, cikgu akan terangkanlah sedikit berkenaan dengan macam mana kita nak tambah ataupun tolak seandainya kita jumpa soalan yang macam ni. Okay, soalan yang kena baca. Okay. Jadi sebelum tu cikgu suka untuk kongsi satu benda. Okay, pagi ni kalau dan kalau boleh sediakanlah pensel dan juga kertas. Yang mana kalau kita sama-sama lukis, dengan melukis Johnny, are you still sleeping? Beberapa It's morning and it's time to go to school. Apa ni, bentuk dapat kita lukis satu haiwan. Johnny, Yes, Papa. time to wake up. No, Jadi Papa. Feeling boleh keluarkan sleepy? kertas, Yes, Papa. pensel. Open your eyes. Kemudian jom Okay, sama-sama dengan Papa. cikgu. Sebelum kita start belajar, kita lukis-lukis sikit, okay? Supaya kita ambil feel dulu, kita ambil mood, lepas kita belajar. Okay. Jadi yang pertama awak kena lukis Johnny. dulu Yes, Papa. bentuk segi 4 tepat. Johnny. Yes, Mama. Awak kena teka cikgu lukis gambar apa. Johnny. Kemudian Yes, awak Papa. lukis gambar Johnny. Yes, Mama. segi 4 sama ataupun rectangle. Okay. Kemudian Yes, awak Mama. buat Are you Macam- brushing? Yes, Mama. Telling lies? No, bentuk Mama. bulu. Open your mouth. Ha, ha, ha. Okay, dapat. Kemudian cikgu nak dekat sini awak buat bentuk macam tanduk. Okay, dapat. Kemudian Johnny. Yes, Papa. separuh bulat. Johnny. Separuh bulat. Yes, dapat. Mama. Kemudian cikgu nak awak buat Johnny. Yes, Papa. Johnny. Yes, Mama. Kemudian Johnny. Yes, Papa. Drinking your milk. Yes, dan Papa. kemudian Did awak you buat drink dua it? Yes, titik Papa. Show me your glass. Ha, ha, ha. dan atas ni satu dan okay, cepat teka gambar apa ni. Okay. Gambar ni dapat Johnny. tanya. Okay. Yes, Adalah satu bentuk Papa. lembu. Yang mana Yes, Mama. lembu ni kita dapat hasilkan daripada Johnny. beberapa bentuk. Yes, Segi Papa. 4, separuh bulatan, satu bulatan. Ni Yes, segi 4 Mama. sama dan
Johnny, Johnny, Yes, Mama. Okay. taking your Jadi, bath. Yes, Mama. Kita Did you itu saja so? dia belajar Yes, Mama. untuk pagi ni. Let me So, see iaitu you. yang tu dia Ha, lembu. ha. Okay. So, buka balik buku kita iaitu muka surat 33. Okay. Kemudian sama-sama kita tengok. Okay, soalan aktiviti 1. Lengkapkan cerita daripada ayat matematik. Okay, matematik pun ada ayat dia juga. Okay. Okay. 1540 tambah 785 sama dengan 2325. So maknanya dia guna operasi tambah dekat sini. Okey. Jadi kita kena masukkan nombor-nombor ni dekat dalam kotak-kotak ni. So macam mana nak masukkan? Pertama kita kena baca dulu. Ibu Zali menempah berapa banyak biji karipap sardin untuk jamuan. Okey. Jadi kotak yang pertama, okey, ni adalah nombor ini. Awak kena masukkan 1540. Kotak yang kedua, dia juga menempah. Awak kena masukkan nombor yang seterusnya, 785 biji karipap kentang. Okey, dia menempah berapa banyak? Nampak dia menempah berapa banyak biji karipap? Semuanya. So maknanya semuanya betul lah dia adalah dekat sini. So tulis 2325. Okey, dapat? Awak faham? Yang pertama awak kena baca dan awak fahamkan teks ni. Kemudian awak masukkan satu persatu. Cikgu boleh tak masuk ni dekat dalam ni? Tak boleh. Awak kena masuk yang pertama ni, masuk dalam kotak dia yang pertama. Okey. Dan awak kena fahamkan dulu. Okey. Okey, yang B pula kita buat sama-sama. Chong mengumpulkan berapa ni? 1240. Tulis 1240 keping stamp. Dia mengumpulkan ni berapa? 680. Tulis dalam ni. Kemudian keping stamp Malaysia. Bilangan stamp negara lain ialah berapa banyak? Bilangan stamp negara lain. So maknanya mesti hasil tolak. Chong mengumpulkan ni stamp dia semua sekali. Kemudian dikumpulkan stamp Malaysia, ni Malaysia punya. So yang ini adalah stamp negara lain. So tulis kat sini 560. So yang ini pun tulis juga ya. Okey. Kita pergi ke seterusnya. C. Okey, C 2700 tolak 1240 tolak 308 sama dengan 1152. Sebuah kedai mainan kanak-kanak memborong. Berapa yang pertama ni? 2700 tulis. Mainan pada Januari. Kemudian tulis ni pula 1240 mainan dijual pada Februari. Okey. Kemudian 308 lagi dijual pada Mac. Okey. Kemudian dia tanya, baki mainan ialah berapa banyak mainan yang tinggal dekat dalam kedai ni? So, jawapan dia adalah ni. Dapat? Tulis dekat sini. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ni. Awak kena fahamkan soalan ya. Kita tahu soalan ni. 750 tambah 1230. Tolak 65 sama dengan 1915. Awak tengok dekat sini ada dua operasi, iaitu operasi tambah dan juga operasi tolak. Kilang bapa Ananda mengedarkan berapa? Tulis ni 750. Bungkus ban keju dan 1230. Tulis sini bungkus ban kentang. Keju dan kentang dah tulis. Selepas seminggu, sebanyak 65, tulis 65 bungkus ban dipulangkan ke kilang kerana telah luput tarikh. Dapat? Bilangan ban yang telah dijual ialah ni dia. Dapat? So yang pertama dia kata kilang dia ada 750 ban keju. Awak kena nampak ni keju. Kemudian ban kentang pula. Ban kentang ada 1230. Kemudian selepas seminggu 65 biji ban ni
dipulangkan. Sebab apa? Dah expire. Dah tak boleh makan. So dia tanya awak, berapa banyak ban yang tinggal yang telah dijual? So ni lah jawapan dia. Dapat? Okay, so tulis, selesaikan. Cuba fahamkan. Okay, sebab kita akan buat bersama-sama lagi. Okay, jadi seterusnya cikgu nak pergi ke muka surat yang ke 35. Okay, 35. 34 tak payah. Pergi sebelah terus. Okay, selesaikan masalah. Okay, berdasarkan apa yang diberi. Okay, seperti yang tadi cikgu cakap tu lah. Yang pertama, awak kena isi dulu mana yang kosong. Okay, so Encik Jim menempah 1238 keping kad jemputan. Dia menempah 90 keping kad lagi. Berapakah jumlah kad jemputan itu? So maknanya apa? Dia kata Encik Jim ni dia tempah 1238. So letak kat sini. Dia tempah 1238. Kemudian dia tempah lagi, betul? Dia menempah lagi 90 keping kad jemputan. Lepas tu dia tanya berapakah jumlah? Berapakah jumlah maksudnya apa? Kalau jumlah, awak kena tambahkan. Okey, dapat tambahkan. So yang dicari berapa banyak? Berapa banyak? Awak kena tambahkan. So 1238 tambah 90. Ini adalah ayat matematik dalam menyelesaikan masalah macam ni. Okey, cikgu nak minta untuk yang pertama senaraikan, fahamkan dulu ni. Okey, fahamkan dulu. Okey, kemudian awak buat apa? Awak susun dia, jadikan ayat matematik. Ayat matematik macam mana cikgu? Macam ni. Tulis balik nombor-nombor ni 1238. Kemudian dia kata apa last kali tadi? Berapakah jumlah? So maknanya tambah. Tulis tambah dengan 90. So kira. Kira dekat mana? Kira kena tulis, kena bentuk lazim. Kalau tak buat bentuk lazim, awak tak dapat markah dekat bentuk lazim. Bentuk lazim ni banyak markah. Okey, dapat? So kira dia 1238 tambah 90. So tulis macam mana? Tulis belakang dulu. 09. Okey, jangan tulis depan. Cikgu ulang. Cikgu dah ulang. Cikgu dah ingatkan banyak kali dah lepas itu. Okey, kemudian tambahkan macam biasa. 8 tambah 0, 8. 9 tambah 3, 3 tambah 9, 12. So 2 tambah 1, 3. So 1 ni bawa turun. So dapatlah jawapan dia. So jawapan dia buat apa cikgu? Okey, letak terus dekat sini yang dicari. So jawapan dia lah 1328. Dan kemudian dekat sini pun sama, tulis juga jawapan yang sama. Dan ayat terakhir awak tengok ni, jumlah kad jemputan ialah, tulis balik 1328. Dapat? Okey, seterusnya. Okey, B. Jumlah atap genting yang hendak digunakan ialah 4,000 keping. So yang pertama dia kata 4,000 keping. So dia kata apa? Diberi jumlah atap genting. Berapa jumlah tadi dia kata? 4,000. So tulis 4,000. Awak masukkan dulu. Okay, kalau periksa keluar macam ni. Kemudian bilangan atap genting yang ada hanya 2,694. Berapakah lagi atap genting yang perlu diberi? Maksudnya bilangan atap genting yang ada. Maksud yang ada je. Atap genting tahu tak apa? Atap rumah. Atap rumah. Atap rumah awak pergi keluar rumah, awak tengok ada atap. Atap selalunya berkeping-keping. Okey, tapi dalam rumah ni dia kata apa? Bilangan atap genting yang ada hanya 2,694 sahaja. Okey, tapi dia nak gunakan 4,000. Okey, so soalan dia berapakah lagi atap genting yang perlu dibeli? So berapa banyak lagi yang dia kena beli? So maknanya dia tak cukup. Dia hanya ada 2,694. Dia tak cukup. Dia nak 4,000. So nombor besar ni 4,000 ni mesti kena tolak ni. Dapatlah jawapan dia. So bilangan atap genting yang ada, dia kata apa? Genting yang ada 2,694 keping. Okey, dapat. Jadi macam mana nak buat ayat matematik dia? Tadi cikgu cakap tu lah. 4,000 tulis
Tolakkan dengan 2,694 untuk dapatkan bilangan genting yang perlu dibeli. Okey. Dapat? Okey, so terus buat bentuk lazim dekat sini. 4,000 tolak 2,000. Tulis daripada belakang. 4, 9, 6. 2. Okey. So, tolak dia pinjam. Ni letak 9, 9, 10. 10 tolak 4, 6. 9 tolak 9, 0. 9 tolak 6, 3. 3 tolak 2, 1. So, jawapan dia 1,306. So, tulislah jawapan dia. Yang dicari adalah 1,306. Dan jawapan dia adalah 1,306. Dan kat sini pun sama, 1,306. Ayat ni awak ingat dan awak kena tulis. Okey. Awak kena fahamkan. Selalunya petikan hanya diberi petikan je. Okey, dia tak bagi awak ni, dia tak bagi awak ni. Macam mana soalan dia cikgu sebenarnya? Okey, soalan sebenarnya dia macam ni. Okey. Ini antara contoh-contoh soalan. Okey, dalam periksa. Dia tak akan bagi awak macam ni. Nampak tak? Dia bagi satu-satu. Jadi awak kena fahamkan. Tadi cikgu cakap tu lah. Fahamkan maklumat ni. Okey. Kemudian baru awak buat bentuk lazim. Okey. Lepas tu buat ni. Ayat matematik ni perlu. Supaya awak tak penting. Okey. Cari ayat matematik mana. Yang kat atas ni ambil maklumat-maklumat atas ni. Letak dekat sini. Okey, dapat? Okey. Seterusnya. Okey, kita dah pergi kepada soalan. Okey. Soalan. Okey, baik. Soalan ni macam mana nak buat? Okey, kita buat sama-sama. Okey, dia kata apa? Selesaikan masalah. Malaysia memenangi, maksudnya menang 323 buah pingat dalam sukan SEA 2017. Maksudnya dalam sukan hari tu Malaysia menang 323 pingat. Okey, kita gariskan dia. Kemudian dia kata 1,011 buah pingat dimenangi lagi. Dia cakap dia menang lagi. Dapat 1,011. Okey. Kemudian dimenangi oleh 10 buah negara lain. Bukan Malaysia menang, tapi negara lain yang menang. Okey, 1,011. Kemudian dia tanya, berapakah jumlah pingat? Jumlah, okey, kalau jumpa soalan ataupun ayat jumlah, okey, jumlah, ini clue je lah. Kalau ada jumlah, gariskan jumlah. Maknanya kalau jumlah, dia mestilah operasi tambah. So, yang pertama tadi cikgu cakap apa? Awak fahamkan ni dulu. Kemudian awak keluarkan ayat matematik. Cikgu ayat matematik macam mana? Awak keluarkan nombor-nombor yang ada. Okey, ni. Berapa? 323. Okey, kalau nak mudah, tak nak bagi awak pening, awak tulis nombor yang paling besar. Mana yang paling besar? 323 ke 1000? Istilah 1000. So, tulis 1,011. Kalau kemudian tambahkan dengan 323. Cikgu kalau nak buat macam ni boleh tak? Macam mana macam ni? Sekejap, cikgu tulis balik. Ataupun nak buat macam ni. 323 tambah 1,011. Cikgu, ayat matematik saya macam ni. Boleh tak? Boleh. Okey, tapi dalam bentuk lazim. Okey, awak jangan pening kalau awak buat macam ni. Okey. So, bentuk lazim. Kalau yang ini awak lagi mudah. Okey, supaya awak mudah faham, awak buat bentuk lazim macam biasa. 1,011 tambah 323. So, tambahkan macam biasa. So, dapat ni 4, 2 tambah 1, 3, 3, 1. Cikgu, yang ni boleh tambah? Boleh juga. Tadi cikgu cakap jangan sampai awak pening. Awak buat salah satu sahaja. Okay, so tulis je lah. 323 tambah. Okay, ni start daripada belakang. 1, 1, 0, 1. Gariskan dia. Atas ni letak apa? Okay, cikgu pening tak kosong. Kalau awak pening, awak letak kosong. Sifar. So, awak tambahkan macam biasa. 3 tambah 1 sama dengan 4. 2 tambah 1, 3.
3 letak bawah, 1 letak bawah. So sama tak jawapan? Sama. Okay. So jawapan awak yang ni cikgu terima, jawapan ni awak cikgu terima. Tapi buat salah satu sahaja. Okay, dapat? Jangan buat dua-dua. Okay, kita try yang nombor 2 pula. Nombor 3 cikgu nak awak buat sendiri. Okay. Okay. Syarikat tank memborong 3,800. Okay, kita buat dulu ayat matematik. Kita tulis ayat matematik. Okay, dulu, okay. Kemudian baca ni soalan. Syarikat tank memborong 3,800 sarung telefon bimbit. Okay, dia borong semua sekali 3,800. 1,420 sarung itu dihantar ke kedai telefon A. Maksudnya 1,420 ni dia pergi hantar dulu kat kedai. Kedai tu nama kedai A. Kemudian bakinya dia dihantar ke telefon kedai B. Faham? Maksudnya lebih daripada ni dia hantar dekat kedai B. Kira bilangan sarung telefon bimbit yang dihantar ke kedai telefon B. So awak kena faham kan, nampak tak? Ni dia tak bagi awak clue pun. Ni dia bagi awak clue jumlah. So awak tahu ni tambah. Tapi yang ni dia tak bagi clue. So awak kena fahamkan. Okay, maksudnya apa? Dia kata maksudnya dia nak berapa banyak yang jual dekat kedai B. So dia dah bagi kedai A dan juga dia dah bagi tahu kat semua telefon bimbit tu ada berapa banyak. Jadi awak kena buat apa? Cepat. Awak kena mestilah tolak untuk dapatkan B. Dapat. So awak tulis ayat matematik, tulis ni 3,800. Ni apa? Dapat 1,420. Ni apa tadi cikgu cakap? Ni adalah kedai A. So ini sama dengan ini apa? Ni semua. Okey, ni semua. Okey, kembali kelas B. So macam mana dapat B? Kita tolakkan dia. So tolakkan dapatlah B. So tolakkan dah dalam bentuk lazim. Wajib dalam bentuk lazim. Okey, cikgu ulang balik. Wajib dalam bentuk lazim. So 3,800 tolak. Buat daripada belakang. 2, 4, 1 sama dengan sifar. Kosong tolak 2 boleh? Tak boleh. Ingat tak boleh. Pinjam sebelah jadi 7. So jadi 10. 10 tolak 2 8. 7 tolak 4. 7 tolak 4 berapa? 3. 3 tolak 1 2. So jawapan ni adalah 2,380. So tulislah bawah jawapan dia. So kedai telefon B sama dengan B ni sama dengan apa? 2,380. So tulis. Tadi cikgu lupa tulis. So, yang atas ni pun sama. Tulis jawapan dia balik dekat sini. 1,334 dapat. Okey. Jadi tadi cikgu cakap apa? Yang paling utama adalah awak kena fahamkan dulu ni. Okey. Awak kena fahamkan apa penceritaan ni dan awak kena keluarkan ayat matematik tu dan baru dapat selesaikan. Okey, dapat. Jadi cikgu nak minta untuk awak siapkan. Okey, awak siapkan sampai muka surat ni 37. So awak tanda, cikgu suruh buat 36 dengan 37. So ada 3 soalan je cikgu minta buat ni dengan ni. Kalau awak tak faham, boleh maklum pada cikgu terus. Okey, boleh message cikgu terus. Atau boleh je tanya, kakak ke dekat rumah, abang ke, ataupun mak ke. Tanya dia ni. Okey. Jangan tanya jawapan tapi tanya apa soalan ni sebenarnya. Macam mana ni penceritaan ni. Tapi awak kena baca dulu baru awak tanya orang. Okey. Jadi itu je daripada cikgu. Okey. Sekian daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat bercuti.